Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan, kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan tajuk hibah. Baik. Bila sebut tentang hibah, maka ada di kalangan kita yang nakkan kepastian. Sama ada boleh tak dia ini buat sendiri dokumen hibah. Sebab kadang-kadang Ustaz, saya tengok dalam internet pun ada, dalam Facebook pun ada, ataupun saya ambil daripada mana-mana dokumen hibah, saya edit dan saya buat sendiri. Okay. Bila sebut tentang hibah ini, tuan-tuan dan puan-puan, adakah dokumentasi itu menjadi syarat ataupun rukun sahnya hibah itu? Jawabnya adalah tidak. Sebab walaupun kita buat hibah tanpa ada dokumen, tiada masalah. Cumanya, bila sebut tentang hari ini, sekarang ini kita berada di tahun 2023. Kita bukan 1956, ayah saya baru lahir. Kita duduk sekarang 2023. Maka pada pendapat saya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah lebih eloklah ia didokumenkan. Maka bila buat secara dokumen ini, tuan-tuan dan puan-puan akan lebih teliti. Kita menghibahkan suatu harta kepada seseorang. Maka dalam dokumen itu sila lihat di lampiran 1A contoh. Maka kita letak SMP. Berbeza bila mana kita buat hibah secara verbal. Aku hibahkan tanah aku ni kepada engkau. Maka dia pun mati. Rupa-rupanya dia ada tanah 15. Mana satu pula kita nak tahu yang mana dia hibahkan. Sudah tentulah bukan hibah semuanya. Maka sebab itu memerlukan kepada dokumentasi. Maka bila ada dokumentasi ini, tuan-tuan dan puan-puan, ceritanya pula adalah kita kena buat dan rujuk kepada orang yang mahir. Siapa yang mahir? Sudah tentulah orang yang mana dia bergelumang dengan undang-undang ataupun dia beramal dengan undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia. Sudah tentulah kita boleh rujuk kepada peguam. Kita boleh rujuk kepada institusi-institusi, syarikat-syarikat yang buat produk-produk hibah ataupun wasiat ini. Tetapi kena ingat, sebelum kita rujuk mereka, pastikan kita ada knowledge. Supaya apa? Supaya apa yang diterangkan itu kena tepat dengan apa yang kita hasratkan. Kalau tuan-tuan dan puan pergi dalam keadaan kosong, saya bimbang produk yang diberikan, nasihat yang diberikan tidak kena dengan apa yang kita hasratkan. Kenapa? Sebab kita buat hibah ini mesti ada matlamat. Mana mungkin orang melakukan hibah tanpa matlamat? Mesti ada matlamatnya. Maka biarlah matlamat itu disempurnakan selaras ataupun selari dengan hukum dan undang-undang. Baik, seterusnya. Maka ada orang menceritakan tentang perkataan hibah. Dia boleh sebut,
Tetapi ceritanya sekarang adalah hibah tu apa dia? Maka hibah ini tuan-tuan dan puan-puan dari segi istilah syaraknya adalah suatu akad yang mengandungi. Suatu akad. Bila akad ni dia adalah ijab dan qabul. Macam kita menikah dulu kan, offer dan acceptance. Offer ni apa? Aku nikahkan di kau. Acceptance ni apa? Aku terima nikahnya. Ingat lagi tidak Haji? Tak ingat menikah seorang lagi, dia akan ingatlah. Baik. Iaitu suatu akad yang mengandungi pemberian milik seseorang terhadap hartanya. Harta tu milik siapa? Milik dia, iaitu pemberi. Maka dia memberikan pemilikan itu kepada seseorang yang lain, iaitu penerima, pada masa hidupnya bila aiwadin, iaitu tanpa balasan. Pemberi memberikan harta milik dia kepada seseorang. Siapa? Penerima. Pada bila? Pada masa hidupnya. Hidup siapa? Hidup pemberi dan hidup penerima tanpa balasan. Itu maksud dari sudut syarak. Maka tuan-puan jangan duduk samakan pula hibah dengan sedekah. Tuan-puan pula samakan hibah dengan wakaf. Tuan-puan samakan pula hibah dengan wasiat. Jawabnya adalah berbeza antara satu sama lain. Berbeza bukan hanya dari sudut ejaan sahaja, berbeza juga dari sudut aplikasinya, pelaksanaannya dan syarat dan rukun tersebut. Baik. Maka bila sebut tentang hibah ini juga tuan-tuan dan puan-puan, dia dibuat waktu hidup. Dia nak beri pada siapa? Terpulanglah. Dia nak beri pada ahli waris dia ke, isteri dan anak-anak dia ke, dia nak beri pada kawan dia ke, dia nak beri kepada jiran dia ke, dia nak beri pada anak angkat dia ke, dia nak beri kepada orang yang tak ada kena mengena dengan dia ke, terpulang. Sebab dia dinamakan hibah, maka bebas kepada pemberi itu nak beri pada siapa-siapa yang dia suka. Maka orang yang menerima itu pun terpulang. Dia nak menerima pun boleh, dia tak nak terima pun boleh. Adakah wajib dia terima, Ustaz? Tidak. Sebab dia ada hak eksklusif untuk menerima ataupun tidak harta yang dihibahkan itu. Tuan-tuan jangan pula kata dia wajib menerima. Tidak, dia tidak wajib menerima. Maka kalau dia tak nak terima, apa jadi? Maka hibah itu tak boleh jalan, maka diserahkan balik kepada pemberi hibah tersebut. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita sebut hibah ini, ia juga dimaksudkan sebagai hadiah. Kita nak menghadiahkan kepada seseorang. Makna kata pemberian suatu benda kepada seseorang, apa tujuannya? Bukan untuk mendapatkan balasan daripada dia. Tetapi matlamat kita adalah nak memuliakan ataupun sebagai penghargaan kepadanya. Dan kita buat itu lillahi ta'ala. Ada tak yang buat bukan lillahi ta'ala? Ada. Dia melakukan hibah disebabkan helah. Apa maksud helah yang dibuat di sini, Ustaz? Contoh. Dia ada 5 orang anak. Maka dia hibahkan kepada 4 orang anak dia. Bila mana dihibahkan kepada 4 orang anak dia tadi, dia tak beri pada yang seorang ni. Kenapa? Sebab dia katakan sebagai contoh, dia kata anak ini Ustaz, dia tak pernah ziarah saya, dia tak pernah melawat saya, maka saya isytihar dia ini sebagai anak derhaka Ustaz. Rupa-rupanya, elahnya adalah dia berikan kepada 4 orang anak ini, bila mana dia mati, dia tahu dah yang seorang ini tidak boleh lagi mewarisi harta pusaka dia. Kenapa? Sebab hartanya sudah dihibahkan kepada orang lain. Maka helahnya adalah
dia nak menafikan bahagian faraid ahli waris dia itu. Maka adakah boleh dibuat helah begini? Tak boleh ya. Kenapa? Sedangkan hibah itu sah. Betul hibah itu sah. Tetapi hibah yang dibuat itu niatnya adalah helah, bukan lillahi ta'ala, dan dia ada helah untuk menafikan hak ahli waris itu daripada mendapat harta pusaka dia. Sebab itu, dalam kita duk belajar ini pun kena hati-hati. Bimbang-bimbang kita belajar ilmu agama ini, barangkali kita ada niat yang buruk di sebaliknya. Niat yang buruk itu apa? Sebagai contoh yang saya katakan, helah itu. Sama juga dalam bab berzakat, nak cukup saja haul, sepatutnya dia kena keluar zakat banyak ni, dia pergi jual harta dia itu. Dia jual hartanya itu, kemudian habis saja tempoh zakat tadi, dia pergi beli balik tuan-tuan dan puan. Ada juga jenis begitu. Helah, kan? Lepas tu jangan buat main-main bab helah ni tuan-tuan dan puan. Sebab bila mana kita ada niat helah dan tindakan kita buat itu di sebaliknya itu ada helah, maka hati-hati, bimbang-bimbang yang kita buat itu dosa yang kita dapat. Baik. Maka apa pula beza antara derma dengan hibah ni Ustaz? Maka jawabnya adalah sangat berbeza. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, derma adalah pemberian dari seseorang. Derma adalah pemberian dari organisasi kepada seseorang. Ataupun seseorang kepada organisasi. Tuan-tuan derma pada masjid. Tuan-tuan derma pada orang susah. Maka derma ini adalah lebih memerlukan tanpa apa-apa balasan dengan niat membantu penerima yang menerima derma tadi. Hibah, kita tak bantu. Kita beri pada dia dengan seikhlas mungkin. Kita tahu dah dia kerja tapi kita nak beri. Maka kita hibah pada dia. Derma adalah kita memberi pada seseorang dengan niat membantu yang menerima derma itu. Sebab itu saya puji tuan-tuan dan puan-puan di masjid ini. Apa dia? Saya rasa masjid pertama kot yang saya tengok yang kita buat khairat kematian tanpa ada caruman nama dan sebagainya. Betul tak? Ini boleh dipuji. Kenapa? Tak kira lah orang itu bayar ataupun tidak, maka automatik kalau dia meninggal dalam karya ini, dalam kawasan ini, sebagai contoh saya dimaklumkan hari itu, andai kata anak dia duduk di sini, mak dia mari melawat anak mati kat sini, maka mak dia pun termasuk akan diurus takbir oleh masjid ini. Bagus tu. Sebab tak perlu lagi dilihat setengah tempat kan. Dia carum ke tidak? Tak minta maaf lah, kami tak boleh bantu. Alah jahanam tuan-tuan dan puan-puan. Ini bagus. Sebab itu bila mana dipaparkan di sini kan, jumlah tu kan, saya tengok bukan sikit-sikit punya jumlah tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya dimaklumkan jumlah itu dia akaun yang lain, betul? Dia bukan akaun masjid. Tak apa. Saya ceramah tempat lain, saya akan kecohkan masjid ini punya tindakan tuan-tuan dan puan-puan. Benda ni benda bagus, kita kena viral tuan-tuan dan puan-puan, benda yang bagus kan? Sebab tempat lain ada nama, tak ada nama, bye-bye. Tapi di sini ada nama, tak ada nama, meninggal di sini ahlan wa sahlan. Sampai diletakkan di situ jika ada kematian, hubungi nombor ini. Betul tak? Ada 2 nombor kan? Mujur tak bubuh nombor saya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nombor orang sinilah kan? Okay, bagus. Baik. Seterusnya. Maka derma juga tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak memerlukan kepada ijab dan qabul. Dia tak perlu. Sebagai contoh, kita derma kepada ibu tunggal. Ni saya nak beri pada awak ni, saya derma pada awak. Awak kena qabul dulu ni, awak kena terima. Tak payah. Sebab derma tidak memerlukan kepada ijab dan qabul. Kerana dia tak ada rukun derma, iaitu memerlukan ijab dan qabul. Tetapi hibah perlu ada. Kemudian pemberi derma juga tidak perlu menentukan secara khusus siapakah yang akan menerima dermanya. Sebagai contoh, seseorang yang menderma kepada ibu tunggal dan dimasukkan ke dalam wang tabung derma khas untuk ibu tunggal.
Sebagai contoh, masjid ini dia buat apa? Dia buat kutipan derma untuk ibu tunggal, Persatuan Ibu Tunggal Bandar Estek sebagai contoh. Kan? Jadi, bila mana dimasukkan dalam tersebut, dia tidak mensyaratkan. Yang aku masukkan ni, yang mesti dapat adalah Suhaila binti Ibrahim. Dia ibu tunggal. Aku kenal dia lama dah. Lama dah aku tak ziarah dia. Tak boleh. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia tidak perlu dikhususkan kepada penerima itu. Sekadar dibuat tabung untuk masa banjir. Sekadar dibuat tabung untuk masa kebakaran. Maka sudah pastilah kita masuk, maka kita tidak perlu tahu lagi siapa penerima. Maka orang yang mengutip tu dia tahu dah nak salur kepada siapa. Jadi, derma tadi tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak perlu menentukan secara khusus siapakah yang akan menerima derma itu. Kemudian penerima derma pula tidak perlu tahu siapakah yang memberi derma kepada dia. Tak perlu. Dia hanya menerima sahaja. Siapa yang beri, dia tak perlu tahu. Sebagai contoh, kita katakan satu organisasi dia buat kutipan derma. Maka yang menerima tadi dia terima sahaja. Dan dia tidak perlu tahu individu mana yang terima. Yang memberikan. Sebagai contoh, dia kata rakyat Malaysia yang beri. Cukup dengan rakyat Malaysia sahaja. Sudah memadai. Tak tahu rakyat Malaysia pun tak apa. Yang penting dia terima dengan hati yang terbuka. Manakala hibah pula tuan-tuan dan puan-puan adalah pemberian dari satu pihak kepada pihak yang lagi satu. Tanpa apa-apa balasan material tetapi dilakukan atas dasar kasih sayang. Atas dasar kasih sayang itulah yang kita berikan kepada dia. Sebab itu kalau tuan-puan pergi pejabat tanah, kita nak tukar nama. Dia ada terma itu atas dasar kasih sayang. Maka dia berbeza fee setiap satu. Kita beri pada anak kita menggunakan terma kasih sayang itu lain. Kita menjual, orang itu membeli itu lain. Tuan-tuan. Jadi dia ada terma satu persatu. Baik, seterusnya. Maka timbul persoalan. Mana lebih baik Ustaz? Antara hibah dengan faraid. Ini sangat-sangat popular soalan ini. Orang duk tanya, barangkali Ustaz, bila mana saya dah baca tentang hibah ini, lebih baik hibahkan semua harta semasa hidup. Nanti selepas mati tak perlu susah-susah dah hendak bagi faraid. Ini ayat dia. Kemudian ada ayat pula, faraid sudah ada, buat apa susah-susah hendak buat hibah lagi. Ini ayat. Ayat yang selalu berkumandang, yang selalu berlega dalam masyarakat kita. Mari kita jawab pada malam ini. Kedua-dua penyataan melampau di atas adalah tidak tepat. Kenapa kita katakan tidak tepat? Sebab hibah dan faraid dia ada peranan masing-masing. Hibah dibuat ada sebabnya. Faraid dibuat ada sebabnya. Maka kita jangan melebihkan yang satu dan meninggalkan yang satu lagi. Sebab itu hati-hati dalam berkata-kata. Ada orang sampai tahap tuan-tuan dan puan-puan, dia mengatakan faraid ini menyusahkan. Jaga mulut tu. Dia kata faraid ini menyusahkan. Dia kena ingat molek, faraid ini bukan mak dia yang cipta. Faraid ini ada dalam Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana ada dalam Quran, maka perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang buat ini? Allah Subhanahu wa taala. Dia buat untuk siapa? Manusia. Manusia itu siapa? Hamba dia. Bila mana namanya hamba Allah Taala, tahu apa keperluan, apa asbab kenapa dibuat undang-undang ini. Mesti ada sebab. Maka kita yang tak berapa nak ada kepandaian dalam bab ini, jangan duk bercakap tentang itu. Kaji dulu, sudah pasti kita akan jumpa akan hikmah di sebalik pensyariatan tersebut. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau sebut tentang hibah ini, kita hibahkanlah harta kita kepada orang yang kita sayang secara ikhlas. Kita kena pastikan bahawasanya yang kita hibah itu dari segi rukun, dari segi syarat, sempurna, cukup. Kemudian,
hendaklah kita nak pastikan hibah yang kita buat ini mestilah sah dari sudut undang-undang. Kemudian pula kita kena pastikan penerima hibah menerima harta hibah dan dia menguasainya dan dia bebas untuk berurusan dengan harta yang kita hibahkan itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut tentang faraid juga, walaupun kita duk kecoh, kita berkejar-kejaran untuk melakukan hibah, dalam masa yang sama, tinggalkanlah juga harta kita kepada waris faraid, supaya mereka takdir bila kita mati, mereka tidak tergolong dalam golongan yang papa, dan mereka ini tidak meminta-minta kepada orang lain disebabkan kita tidak langsung meninggalkan harta kepada dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena fahami bahawasanya faraid dia adalah penyelesaian formula bagi kes pembahagian harta pusaka. Walaupun begitu, kita kena faham juga hibah ini dia juga adalah penyelesaian kepada harta pusaka. Kenapa saya katakan begitu? Sebab tuan-tuan kena faham, ada orang dia sayang kepada seseorang. Dia sayang pada orang ini. Tetapi dia tahu dah orang ini bila dia mati, orang yang dia sayang ini tidak boleh mewarisi harta pusaka dia. Kenapa? Sudah tentulah tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh, anak angkat, anak susuan, anak tidak sah taraf, ataupun kita katakan adik-beradik dia yang dia ada anak lelaki, dia ada ayah. Dia tahu dah insan yang dia sayang ini, bila dia mati, insan ini tak tergolong dalam ahli faraid, tidak tergolong dalam ahli waris dia untuk menerima harta pusaka dia. Maka hibah adalah satu option yang perlu digunakan untuk dia, untuk berikan kepada orang yang dia sayang. Tapi jangan disebabkan kita terlampau sayang, kita hibah semua sekali harta kita. Maka kita menafikan pula ahli waris yang patut menerima harta pusaka kita secara faraid, tak dapat. Disebabkan apa? Kita laksanakan hibah keseluruhannya itu. Jadi perlu bijaklah dalam bab ini. Hibah pun kita buat, faraid pun kita boleh jalan. Jangan sampai tahap tuan-tuan dan puan, kita fokus pada hibah, maka tercicir pula ahli waris kita daripada mewarisi harta pusaka kita. Dahlah tercicir, dia tak dapat, menyebabkan dia pula jadi papa kedana dan dia pula terpaksa meminta-minta pada orang lain disebabkan kita tidak tinggalkan sikit pun harta kepada dia. Faham konsep itu? Jadi ceritanya hibah ini wajib buat ke tidak? Jawabnya tidak wajib. Habis tu kena buat bila Ustaz? Tengok pada diri kita, kita memerlukan ataupun tidak. Siapa yang memerlukan? Golongan-golongan yang mana dia sayang kepada seseorang itu. Tetapi dia tahu dah bila mana dia meninggal, orang yang dia sayang itu tidak akan mewarisi harta pusaka dia. Sebagai contohlah, tuan-tuan dan puan-puan, dahulu pernah terlanjur, contoh. Ini contoh ni. Ada anak tidak sah taraf. Tuan-tuan lelaki. Perempuan tadi nak bertanggungjawab kahwin dengan mak dia. Kemudian dapat anak yang lain pun. Anak yang pertama itu anak sah taraf ke tidak? Jawabnya tidak. Kedua, ketiga dan seterusnya anak sah taraf. Tuan-tuan pun memikirkan, bila aku mati, siapa akan mewarisi harta aku, isteri aku dan anak aku yang seterusnya. Anak itu dapat ke tidak? Tak, kerana dia anak tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf ini dia akan mewarisi harta siapa? Harta ibu dia dan sebelah ibu dia saja. Habis itu saya ini yang berkahwin dengan ibu dia itu, kita bukan bapa kandung. Kita adalah bapa biologi. Kita adalah lelaki yang menyebabkan anak itu lahir. Maka anak itu tidak boleh mewarisi harta kita dan kita juga tidak boleh mewarisi harta dia. Maka apa nak buat? Kalau mati faraid confirm dia tak dapat.
maka kita hibahkan kepada dia. Ataupun tuan-tuan dan puan ambil anak angkat. Sama juga. Bila anak angkat, dia tidak akan boleh mewarisi harta kita. Maka melaluilah jalan hibah ini, kita berikan kepada dia. Baik. Bagi orang yang mana hartanya terlalu banyak. Dalam bab ini, golongan yang sebegini. Apa contohnya harta dia banyak? Barangkali Abang Azlan kita. Bila mana harta terlalu banyak? Hibah buat dah Ustaz. Saya dah hibah kepada insan yang saya sayang. Dan bila mana saya mati, ahli waris saya pun akan dapat banyak juga harta saya. Maka wakafkanlah harta kita untuk apa? Untuk kita ini mendapat amal jariah yang berterusan kepada kita bila mana kita mati. Tuan-puan buatlah, tuan-puan buat. Dalam jemaah di sini ada yang buat wakaf rumah dia. Dia wakaf kepada siapa? Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Maka dia mewakafkan dan pihak majlis membenarkan diwakafkan dan dia boleh tinggal di rumah tersebut sehingga mana dia ada ataupun isteri dia ada. Kenapa dia wakaf? Dia wakafkan, dia beritahu bahawasanya dia tak ada anak. Maka harta lain dia ada, ahli waris, adik-beradik akan mewarisi. Cuma dia katakan rumah ini dia wakafkan untuk backup diri dia kelak, untuk jariah dia kelak. Jangan buat main. Lepas tu bila kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu perangai yang mana ketakwaan kita cukup kuat tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-puan tengok apa yang berlaku pada tuan-tuan. Baik saya cakap pada malam ini. Hari itu saya ada ceramah ustaz 3 beradik di satu tempat. Maka jemaah kata, AJK kata, Ustaz Alhamdulillah malam ini kita dapat sponsor pada jemaah kita seekor lembu. Seekor lembu. Saya pun nak mengenali pemilik lembu tersebut. Okey dia tadi ni. Maka dia duduk semeja bila habis ceramah tadi. Maka saya kata terima kasih banyak Wak, kita panggil dia Wak, kerana sponsor malam ini. Yalah Ustaz, lembu tu bukan hak saya pun. Apa? Hak siapa? Hak Allah Ustaz. Oh, bila saya dengar dia kata begitu, nampak sangat dia lebih ustaz daripada saya. Maka tahun ini saja tuan-tuan dan puan-puan seekor lembu. Kemudian jemaah cakap pada dia, Wak, untuk sambutan Ramadan seekor lagi kan Wak bagi tahu? Ya, seekor lagi saya akan derma. Maka saya tanya pada dia, Wak ada berapa ekor? Kan Wak tak ada berapa ekor, lembu dia ada berapa ekor? Dia kata ada 80 ekor. Oh, saya kata banyak Wak. Ustaz kira sendirilah Ustaz, seekor 6,000, Ustaz darab dengan 80. Termenung saya tuan-tuan dan puan. Tahun ni saja 2 ekor dah keluar. Tahun lepas, tahun sebelum ni, 1 ekor kosnya berjumlah 6,000. Saya katakan tuan-tuan dan puan ada 1 juta. Buat keluar sekarang 6,000. Boleh buat keluar sekarang? Belum tentu tuan-tuan dan puan. Sudah? Tabung masjid yang lalu hari Jumaat nak bubuh RM10, terbubuh RM50 pun tuan-tuan termenung seminggu. Apatah lagi nak keluarkan 6,000. Betul? Saya kata ini. Kenapa boleh sampai tahap begitu? Ini orang tuan-tuan dan puan-puan, hatinya telah lumat. Hatinya memang dia pacak terus tentang agama tuan-tuan dan puan-puan. Hati dia ini yang dia ada, dia memang dah tahu dan maklum ini semua milik Allah. Kalaulah benda ini boleh memanfaatkan kepada dia, ambillah semua sekali pun tak apa. Belum tentu kita diuji dengan kekayaan begini tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang diuji tuan-tuan dan puan-puan, makin dia kaya makin kedekut. Sebab itu kalau tuan-puan tanya saya, antara kaya dengan takwa, mana kena cari dulu? Jawabnya takwa. Berapa ramai orang yang kaya tapi tidak bertakwa, tapi dia kedekut dengan harta dia? Ramai kan? Yes. Tapi saya tak bolehlah kata begitu. Sebab saya belum diuji dengan kekayaan. Cuba bayang besok saya jadi millionaire. Maka Ustaz Nasrul kata, Ustaz, jadual Ustaz bulan depan dia boleh hadiah ke tidak?
Itulah Ustaz sibuk sikit lah ni. Barangkali jadi begitu. Jadi saya tak berani nak kata bukan-bukan sebab belum lagi diuji. Sebab kaya pun ujian, miskin pun ujian, tak kaya tak miskin pun juga ujian. Ustaz pun ujian, bukan ustaz pun ujian, tuan imam pun ujian. Jadi setiap daripada kita ini kena hati-hati dengan apa yang kita ada, sebab semuanya akan ditanya kelak, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seterusnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, kita nak menjawab satu persoalan. Apa dia? Dia nak buat hibah tetapi dia takut. Saya ni nak buat hibah Ustaz. Tapi saya takut kalau penerima hibah halau saya nanti, apa harus saya buat? Sama jenis orang yang mana dia nak beri tapi dia takut. Dia nak bagi tapi dia takut. Saya ni Ustaz nak hibah pada anak saya lah rumah ni. Tapi risau juga Ustaz, hibah-hibah rumah dia halau saya daripada rumah ni. Nak duduk mana? Duduk rumah orang tua Puan Hajah. Tergamak anak buat begitu. Tergamak tak tergamak. Ramai dah yang buat begitu. Baik. Maka kebanyakan golongan berharta ini memang ada niat untuk menghibahkan atau menghadiahkan harta kepada orang-orang yang mereka kasihi. Ya, memang dia akan ada perasaan ini. Namanya manusia. Bila mana kita suka pada seseorang, kita kasih pada seseorang, kita sayang pada seseorang, kita sanggup berkorban untuk dia. Walau bagaimanapun, golongan ini takut untuk terus menyerahkan hak milik kepada orang-orang tersebut. Mereka bimbang kalau harta tersebut akan disalahguna atau mereka akan dipinggirkan sekiranya harta tersebut dipindah milik keseluruhannya. Maka pada ketika ini, dia akan cari dan dia akan usaha mana-mana produk yang meletakkan syarat hibah tersebut akan terlaksana selepas kematian mereka. Betul, dia akan cari benda ini. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita katakan hibah ini dinamakan sebagai hibah bersyarat. Maka bila sebut tentang hibah bersyarat ini, tuan-tuan dan puan-puan, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Hibah bersyarat ni apa statusnya? Jawabnya, hibah adalah sah tetapi syarat itu adalah terbatal. Saya ulang balik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, hibah bersyarat ini statusnya hibah itu adalah sah tetapi syaratnya adalah terbatal. Maka mazhab lain macam mana? Maka hari ini orang akan tengok mazhab yang lain, maka kita boleh mengikut kepada mazhab Imam Maliki yang membolehkan hibah bersyarat ini. Dalam mazhab Imam Malik, hibah bersyarat ini adalah dibolehkan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya tidak kata hibah bersyarat ini tidak boleh buat. Saya tak kata. Cumanya, buatlah hibah dengan ikhlas dan pastikan hibah itu tidak dengan berhelah. Satu. Kedua, buat hibah ini tuan-tuan dan puan-puan bila mana secara bersyarat, tuan-puan cuba faham akan kedudukan undang-undang, hukum syarak dan perundangannya di negara ini. Tolong jangan buat syok sendiri. Habis tu nak tengok perundangan kita ni macam mana Ustaz? Tuan-puan kena kaji. Kalau tuan-puan tanya saya akan tengok kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah. Adakah mahkamah membenarkan ataupun mahkamah tidak membenarkan? Saya bimbang. Tuan-puan buat hibah bersyarat dan hibah tersebut dibantah oleh pihak yang lain.
Maka pihak yang lain itu dan kita akan berdebat di mahkamah. Bila berdebat di mahkamah, dia akan mengguna pakai hujahnya dan kita pula akan mengguna pakai hujah kita. Saya bimbang tuan-tuan dan puan-puan, hibah yang dibuat tadi bukan sahaja bersyarat. Rukun dan syarat pula itu pula bertentangan dengan rukun syarat. Alah, lagi pening tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, bila mana ada argumen daripada pihak yang lagi satu, maka mahkamahlah tempatnya. Mahkamah akan jadi tempat yang membuat keputusan. Maka pihak-pihak terpaksa akurlah dengan keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya katakan di sini, asasnya hibah ini dibuat waktu hidup dan transaksi juga waktu hidup. Kalau tuan-puan nak buat hibah bersyarat, tolong dan tolong sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan, kita buat itu biarlah kena dengan undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia. Sebab itu ada orang, dia buat deklarasi hibah, dokumentasi. Dia bukan hanya berakhir dengan dokumentasi, tetapi dia pergi pula kepada endorse di mahkamah. Jadi dia ada dua. Dia ada dokumentasi hibah dan dia ada pula dokumentasi yang telah di-endorse oleh mahkamah dan ada perintah mahkamah. Jadi dia ada dua di situ. Ini orang yang mana dia cukup hati-hati dengan benda tersebut. Sebab tuan-tuan kena faham ni, dokumen hibah yang kita buat, kita pergi pejabat tanah. Pejabat tanah adakah boleh menerima dokumen tersebut? Dia akan suruh kita buat pengesahan dokumen tersebut di mahkamah syariah. Bila mana dia suruh buat pengesahan tersebut, ada pula tentangan daripada ahli waris yang lain. Maka penerima itu akan jadi pihak plaintiff dan defendant itu adalah pihak ahli waris yang lain. Maka mahkamahlah tempatnya untuk memutuskan sama ada hibah yang dibuat itu sah ataupun tidak. Tuan-tuan kena ingat, dokumen itu dibuat hanyalah melibatkan penerima dan ahli waris. Si mati sudah tiada. Maka keterangan si mati tidak akan diperolehi pada waktu itu. Yang hanya diguna pakai dokumen penerima dan ahli waris si mati sahaja. Maka boleh buat, tetapi sila rujuk dahulu dari sudut undang-undang, aplikasinya di Malaysia boleh ataupun tidak. Sekadar itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung lagi pada hari lusa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.